Surah Zumar. Az-Zumar. Okey. Kak Cida record suara kan? Ada masuk dah Abi, ada live dah. Kak Cida mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammi bil khair. Rabbi zidni 'ilman amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz. Kita sambung ayat 56 ini. 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So pada perbincangan yang lalu, bermula daripada Maqra' yang baru, ayat 53, Allah menyeru kepada hamba-hambanya yang melampau batas, asrafu ala anfusihim, melampau batas terhadap diri mereka sendiri dengan buat dosa. Kenapa dikira melampau batas? Sebab segala kesalahan kita akan menimpa kesannya kepada diri kita sendiri. So bila berlaku perlanggaran, keengkaran, semua itu kesannya terhadap diri dan dikira sebagai melampau batas. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memujuk dengan pernyataan jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sungguh Allah mengampun segala dosa, kesemuanya jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Kemudian Allah ajak untuk kembali kepada Dia. Tadi hamba yang melampau batas itu masih lagi dipanggil sebagai hamba. Kemudian ajakkan untuk kembali kepada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Tuhanmu. Wa aslimu, berserah diri kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azaba. Min qabli ayyatiyakumul azabu summa la tunsarun. Kalau di bawah tu min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah. Di atas kembalilah kepada Tuhan, di bawah seruan untuk mengikut apa yang Quran bentangkan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikut as best of your capability. Ikut turut Al-Quran ini mengikut keupayaan capaianmu untuk memahami kalamullah. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtah, sebelum datang azab secara tiba-tiba. Summalatun wa antum la tash'urun, sedang kamu tidak sedar. So dua kali azab didatangkan, dua kali azab disebut pada ayat 54 dan ayat 55 dalam bentuk yang berbeza. Pertama, kembali kepada Tuhan, sebab jika datang azab kamu takkan dibantu dah. Yang kedua, ikutlah apa yang Quran bentangkan, sebab bila datang azab tiba-tiba dan kamu tidak menyedari akan kedatangan azab, ataupun kamu tak sedar bahawa kamu sedang bergelumang dengan azab. Dan antara azab di dunia adalah sempitnya hidup kerana kita berpaling dari Quran, lalu Allah datangkan syaitan untuk membantu urus kehidupan kita. Lantas nanti penyesalan yang tidak berpenghujung, seperti yang kita baca dalam suratul Hajj. Suratul Hajj, sewaktu berada dalam neraka, maka syaitan ini datang memberikan ucapan
dalam bentuk aku berjanji, Tuhan berjanji, tapi aku mungkiri janji aku. So pada hari ini aku berlepas diri daripada kamu dan sebenarnya aku takut Tuhan. So jangan sampai kita di scam oleh syaitan. Sebab kena scam ni dia perik. Kita beria-ia mengikut jejak langkah dia di dunia. Oh, rupanya dia tinggalkan kita terkontang-kanting di dalam neraka. Ayat 56, au taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada manusia yang menyesal dengan berkata, aduh ya hasrata bilaku, menyesalnya, sungguh besar sesal dan kecewaku kerana aku telah mencuaikan kewajipan-kewajipanku terhadap Allah. Cuba perhati ayat-ayat di atas. Apa bentuk kewajipan yang Allah highlight? Kembali kepadanya, mengakui kesalahan dan ikut yang terbaik. Ikut dengan sehabis baik apa yang diturunkan. Ikut dengan sehabis baik apa yang dibentangkan dalam Quran. So, jangan sampai nanti akan ada orang yang menyatakan kata-kata penyesalan. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Sangat besar kesalahan aku kerana aku mencuaikan kewajipanku terhadap Allah. Fi jambillah. Wa in kuntu laminas sakhirin. Serta aku telah menjadi orang-orang yang suka bermain-main, sakhir, memperolok-olokkan, memperlekeh, tak ambil pusing, tak hiraukan, menganggapnya sebagai bahan lawak. Sakhirin, mocking. I was among the mockers. Mocking, mempermain-mainkan. Autakula, atau berkata, lau anna Allah hadani, kalaulah Allah beri petunjuk pada aku. Kalaulah Allah bagi petunjuk pada aku, tentulah aku telah menjadi orang bertakwa. Lakuntu minal muttaqin. Ayat 56 match pernyataan ayat 54. Ayat 57 matching ayat 55. Sebelum orang tu menyatakan perkataan penyesalan, Allah sudah pun jawab. Engkau dahulu nanti engkau akan kata menyesal kenapa aku tak ikut perintah Tuhan. Allah kata sebelum kau cakap macam tu, Allah kata kembali kepada Tuhan. So, nanti engkau akan menyesal dan kau cakap macam ni. Dan sebelum kau kata kalaulah Tuhan tunjuk aku, oh, Allah sudah pun bagi tahu wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Di dunia lagi Allah sudah bagi tahu ikut apa sehabis baik. Ikut dengan cara paling baik, sekuat usahamu. Ikut Quran. Sebab nanti engkau akan kata, kau malah menyalahkan Tuhan pula. Lau annallaha hadani, kalaulah Tuhan membimbing aku, dah tentu aku menjadi orang bertakwa. Habis Quran tu apa? Kan kalau apa? Meme yang famous dekat TikTok tu, kan? Dia membetulkan apa? Alah, siapa nama dia tu? Yang dia punya gaya dia. Kan macam tu kan? Baik, Quran tu apa? Benda Allah sudah pun sediakan sebab nanti engkau akan mengeluarkan pernyataan ini. Kalau Allah nak, Allah akan bagi aku petunjuk. Sedangkan Allah sudah pun turunkan petunjuk. Sudah pun turunkan hidayah melalui Quran. Sebab tu kita kena buat sehabis usaha kita, sehabis daya kita untuk bergelumang tenggelam dengan Al-Quran.
Autakula. Tengok. Yang perkataan autakula ni adalah kata-kata penyesalan. Kata-kata penyesalan. Bukan satu kali, bukan dua kali, tapi sebab bila orang dah menyesal, dia akan mula rampaging ataupun dia akan mula mumbling. Dia akan mula merepek tak sudah-sudah. Dan repekan yang ketiga adalah autaqula hina taral azab. Mereka akan cakap macam ni ketika mereka melihat azab. Lau anna li karratan. Kalaulah aku dapat kembali walau sedetik. Karratan sekejap cuma. Sekarang ni bulan Rejab. Bulan Rejab, apa peristiwa besar dalam bulan Rejab? Isra' Mi'raj. Nanti kita akan ulang-ulang pula baca ayat pertama surah Isra' tu. Kan? Subhanallazi asra bi'amdihi lailan. Kan ada lailan dekat situ. Perkataan asal dia lailatan. Lailatan. Seluruh malam. Tapi bila sebut lailan, sikit dari malam tu. So di sini karratan. Sekejap, sedikit daripada waktu nak kembali ke dunia tu. Fa aku naminal muhsinin. Aku akan jadi orang yang paling excellent. Ayat 54 tadi Allah kata apa? 55. Wattabi'u ahsana. Oh, klise sangat. Kalaulah aku boleh balik ke dunia, aku confirm. Aku confirm akan menjadi orang yang muhsin, menjadi orang yang terbaik, al-muhsin, yang terbaik. Sedangkan waktu di dunia, Allah cuma kata, kau buat sehabis baikmu je. Ahsan, bukan al-ahsan. Tapi ahsan. Among the best, engkau yang bukan terbaik, yang lebih baik berbanding sebelum ni. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Dan penyesalan orang yang nampak azab, taral azab, nampak azab, kalaulah kami boleh kembali ke dunia sekejap, sebentar cuma, confirm kami akan menjadi orang yang paling excellent. Bala, oh jangan begitu. Ayat 59. Jangan fikir begitu, jangan cakap begitu. Bala, bahkan pada ja'atka ayati. Sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku. Pada ja'atka ayati. Sungguh telah datang kepadamu ayat-ayatku. Fakadzabta, tapi kamu mendustakan. Wastakbarta, malah kamu sombong. Wa kunta minal kafirin. Dan kamu sejak dulu menjadi orang-orang yang ingkar. So perkataan kafir di sini, sifat kafir itu kepada orang-orang yang kadzabta, mendustakan, wastakbarta, sombong. So ini kafir dekat sini bukan non-muslim. No, bukan. Kafir dekat sini adalah yang sombong, yang mendustakan ayat Quran. So kalau jumpa rakan-rakan non-muslim bentang pasal Quran dan dia kata, well, saya menghormati apa yang anda percaya, namun saya ada pendapat berbeza. That's it. Itu bukan kategori kafir di sini. Kafir di sini didatangkan ayat Quran fakadzabta, dia dustakan. Bayangkan, ada tak orang Islam yang berperangai macam ni? Tapi dia tetap Islam, Muslim. Wah, tu bahaya tak? Hubungan dengan Quran. Pada ja'atka ayati, telah datang kepadamu ayat-ayatku. Fakadzabta, engkau mendustakan. Wastakbarta, dan kau sombong. Sombong maksudnya bila kita datangkan kebenaran, dia pandang remeh, dia pandang lekeh, dia merendah-rendahkan.
wastakbarta, merasa diri lebih superior berbanding ayat-ayat Tuhan. Wa kunta minal kafirin. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu, dan pada hari kiamat orang-orang yang mendusta tu, orang-orang yang deny, orang-orang yang berdusta melihat Allah, berdusta atas nama Allah ataupun berdusta terhadap Allah. Pada hari kiamat engkau melihat orang-orang yang berdusta terhadap Allah, wujuhuhum muswaddah, wajah-wajah mereka hitam. So wajah hitam ni dia takkan boleh diputihkan oleh kupu putih, temulawak, tak. Kau mungkin sebab itu kot produk-produk untuk putihkan wajah ni popular. Sebab muka hitam selalu diibaratkan macam ahli neraka. Macam tu. Saya tak nak lah ustaz, hitam muka, takut jadi macam ahli neraka. Macam tu ke? Allah kata wujuhum muswaddah, muka mereka hitam legam. Atau yang lebih ironi, kita sibuk memutihkan wajah, rupanya masuk neraka. Sakit juga dengar tu kan macam tu tu. Sibuk nak putihkan wajah, cari produk tu produk ni, timbang katibnya produk. Loh, akhirnya masuk neraka. Apa guna? Hitam legam wajahnya. Alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin. Cuba tengok, Allah gabungkan sekali lagi kadzabu dan mutakabbir di atas kadzabat wastakbarta. Perkataan yang sama. Dusta, sombong. Dusta, sombong. So, kerana berdusta, kerana mendustakan itu, mukanya hitam. Dan Allah kata, bukankah Jahannam itu tempat yang paling sesuai untuk orang-orang yang sombong, takabur? Wow. Sombong dan takabur. Dan lebih menakutkan adalah dua-dua perkara ini adalah sifat dalam, bukan perbuatan. Allah tak kata kerana membunuh. Allah tak kata kerana berzina. Allah tak kata kerana rasuah. Tak. Ini sifat dalam. Kadzabu ni kita enggan terima. Sombong ni hati. Kita boleh je muka polos macam Zawani, tapi hati, aku tak terima penduduk yang kau. Boleh je macam tu. Sebab dia penyakit dalam hati itu yang bahaya. Kadang muka-muka blur, tapi rupanya di hati dia menolak. Tak nak terima. Wal'iyazubillah. Itu yang kita khawatir. Wa yunajjillahu alladhina taqaw. Dan Allah akan selamatkan. Tadi Allah kata sangat wajar orang-orang yang sombong dan pendusta ini dimasukkan ke dalam neraka. Malah disebut neraka jenis macam mana? Fi jahannam. Dan ayat 61. Dan Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Takwa tu perangai dia takwa tu berlaku di mana? Di hati. So, di dalam hati kita akan berlaku peperangan yang sengit. Ada usaha-usaha untuk cuba deny. Ustaz Nazrin apa benda lah, asyik ulang-ulang itu. Aku tak nak terima. Tapi dalam masa yang sama, tak. Kita perlu dengar dulu. Kita perlu dapatkan dulu klarifikasi. Kita perlu cross check dulu. Itu takwa. Semuanya usaha di hati. Peperangan itu berlaku di hati. Sama ada kita nak terus-menerus mengikuti bisikan syaitan atau kita ada kesedaran baru. Well, aku kena jaga diri.
wa yunajjillahu allazina taqaw bimafazatihim. Cuba tengok perkataan yang Allah guna adalah fauz. Faza, berjaya. Fauzi, orang-orang berjaya. Kerana ini gerak kerja hati, Allah guna faz. Bimafazatihim. Kalau usaha yang itu falah. Muflihun, itu kerana dia usaha. Kerana titik peluh dia. Kerana tulang 4 kerat. Ada kerja yang dia buat. Tapi kalau guna faz, yang itu peperangan dalam hati. So, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Allah selamatkan orang bertakwa kerana usaha dia, la yamassuhumus su', mereka tidak akan disentuh dengan suatu yang buruk, walahum yahzanun, dan tidak akan berduka cita. Allah ada sebut syurga. Allah ada sebut masa. Di syurga ke berlaku tu, ada sebut jannah ke? Tak ada. Seorang bertakwa, Allah boleh selamatkan sejak di dunia lagi. Selamatkan daripada keburukan, disentuh sesuatu yang yang buruk, kan? La yamassuhum, tidak disentuh dengan sesuatu yang buruk, walahum yahzanun, dan tidak akan berduka cita. Boleh jadi start dari dunia. So, untungnya kita bertakwa. Kenapa tiba-tiba takwa? Kenapa tiba-tiba takwa? Macam mana nak dapat takwa tu? Itu kena rujuk balik 54-55. Anibu ila rabbikum wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Itu dia jalan dia. Kembali kepada Tuhan, ikut Quran. Itulah proses untuk membina takwa tu. Sebab bila kita kembali kepada Tuhan, kejap, sebelum tu, dia bermula dengan orang-orang yang sudah melampau. Dan dia berusaha memperbaiki diri kembali kepada Tuhan dan ikut Quran. Dan sekarang Allah jamin untuk menyelamatkan dia daripada sebarang keburukan dan kesedihan. How sweet is that? Sweet sangat. Mana? Ayat 50. Mutakabbirin. Walahum yahzanun. Daripada duka cita. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia menguasai setiap apa yang dicipta atau segala sesuatu. Sekecil-kecil perkara, dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besarnya. Allah menguasai setiap sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Ini penjelasan yang baru. Tadi Allah bagi tahu kami akan menjaga dan memelihara mereka-mereka yang bertakwa. Kan, wa yunajjillah, kami akan pastikan dia selamat. Sebab untuk menyelamatkan ni sangat mudah bagi Allah kerana Allah cipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dia sangat berkuasa, mentadbir, menguasai atas setiap sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard. Kemudian Allah teruskan penerangan berkaitan dengan dia yang menguasai segala urusan. Maqalidus samawati wal ard, menguruskan perbendaharaan di langit dan di bumi. Walladzina kafaru biayatillah, siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, ulaika humul khasirun, mereka rugi. Rugi dari apa ni? Tidak diselamatkan. Wa yunajjillah tu. Mereka rugi. Sebab Allah tawarkan siapa yang bertakwa, dia diselamatkan. Siapa yang buat sebaliknya, dia rugi.
Kenapa guna perkataan rugi? Sebab manusia ini sensitif dengan perkataan untung rugi ni. Kan anak sekecil Zawani nak rugi ke nak untung? Dia tak tahu lagi tu untung apa, rugi apa. Tapi bila dengar dua perkataan tu, nak rugi ke nak untung? Confirm saya nak untung lah Ustaz. So benda yang semacam itu. Bila Allah kata ulaika humul khasirun, manusia yang mendengar akan trigger. Aku tak nak rugi. Aku tak nak rugi. Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Patutkah kul begini? Sebut begini wahai Muhammad. Patutkah selain daripada Allah, patutkah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah, hai orang-orang yang jahil? Afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Patutkah engkau menyuruh aku untuk sembah selain daripada Allah, wahai orang-orang yang jahil? Allah dah bagi tahu, Allah selamatkan orang bertakwa. Dan Allah bagi tahu siapa yang buat sebaliknya, dia akan rugi. Lalu Allah arahkan Nabi bercakap dengan kafir Quraisy, engkau nak patut ke engkau menyuruh aku sembah selain Allah, wahai orang-orang yang jahil? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu sekutukan Allah. La in asyrakta, kalau kamu sekutukan Allah, la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, akan gugur seluruh amalmu dan kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Kali kedua Allah ulang perkataan khasirin, engkau rugi. Sebab dalam psikologi kesyirikan, dalam psikologi musyrik, dia menganggap bahawa Tuhan perlu dia. Kan bila dia keluar daripada Islam, pada logik dia, dia rasa, makin kuranglah penganut agama Islam. Makin kuranglah orang yang menyembah Tuhan. Makin kuranglah orang yang bertasbih pada Tuhan. Itu logik dia. Allah kata, engkau kalau syirikkan Tuhan, amalmu akan ihbata, amalmu akan gugur, lenyap, dan engkau rugi. Engkau rugi. Balillah, bahkan Allah. Janganlah sembah selain Tuhan. Fa'bud wa kum minasyakirin. Sembahlah Tuhan semata-mata. Sembahlah Allah semata-mata. Dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. So, bila digabungkan fa'bud dengan syakirin, kita tahu bahawa ini pernyataan tentang solat. Walillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sembahlah Tuhan dan jadilah engkau orang-orang yang bersyukur. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang sewajibnya. Kejap. Ayat ni berat. Allah kata wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan Allah seperti mana selayaknya Allah dimuliakan. Tuan-puan, adakah kita sedang memuliakan Allah pada standard yang Allah nak? Adakah kita ni sekarang ni sedang memuliakan Allah pada standard yang Allah nak? Tak.
Sebab standard yang Allah nak adalah standard Allah, bukan standard kita. So ayat ni berat. Saya bawa satu lagi contoh lain. Dalam surah Hajj. Dalam surah Hajj ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Dekat situ ada exceptional. Dekat sini tak nampak pula exceptional. Sekejap ini. Okey. Kalau dalam surah Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Engkau kena berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh pada Allah, fillah, pada Allah, haqqa jihadi, ikut standard yang Allah nak. Ikut standard yang Allah nak, huwa jatabakum, dia telah memilih kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan urusan agama ni suatu yang sukar untuk kamu laksanakan. Allah tidak jadikan urusan agama ni suatu yang sukar untuk kamu laksanakan, millata abikum. Seperti mana kehidupan bapamu. Siapa? Ibrahim. Allah kata agama ni tak sukar, sama macam kehidupan Ibrahim. Okey, Kak Syida, kehidupan Nabi Ibrahim macam mana? Tinggalkan anak dan isteri di padang pasir. Betul Ustaz. Terjun ke dalam api. Ya. Sembelih anak sendiri. Ya. Dan Allah kata tak susah pun. So Kak Syida sanggup tak sembelih anak sendiri? Tinggalkan suami dan anak dekat padang pasir. Berat tu Ustaz. Tapi itulah ayatnya. Standard. Allah tak nak sebarang associate dengan makhluk lain. Hanya Tuhan itu yang disembah. Nabi Ibrahim diarahkan hantar anak dan isteri ke padang pasir yang pada logik kita macam mana diorang nak survive. Tapi pergantungan pada Allah, Allah bantu mereka. Nabi Ibrahim diarahkan terjun ke dalam api dengan pergantungan tulus pada Tuhan. Nabi Ibrahim diarahkan sembelih anak dia. Ui, kalau kita, itu maksud wajahidu fillahi haqqa jihadi. Kita boleh capai ke standard tu. Takkan boleh capai. Tapi bila Allah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak jadikan agama ini sukar. Allah nak bagi tahu kita, apapun kesukaran yang engkau hadapi, Allah pasti akan bantu. Nabi Ibrahim boleh lalui semua itu kerana Allah bantu, bukan usaha dia. Bukan usaha dia semata, tapi kerana Allah bantu, kerana Allah pandu. Agama ini takkan jadi sukar untuk kita bila kita kembali pada Tuhan dan dapat bantuan, dorongan, panduan, sokongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bab berjihad. Ayat ini tentang penghormatan. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Kamu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang selayaknya, yang sewajibnya diberikan kepada Allah. Sedangkan seluruh bumi, wal ardu jami'ah, seluruh bumi, qabdatuhu yaumal qiyamah, sedang seluruh bumi pada hari kiamat dalam genggaman kuasanya. Dalam genggaman kekuasanya, wassamawatu matwiyatum biyamini, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Subhanah. Lalu bila kita baca tu, oh langit digulung dengan tangan kanan, mula kita nak berimajinasi
Terus datang ayat subhanah, maha suci Allah daripada apa yang aku nak imaginkan. Allah bersih daripada sebarang imajinasi aku. Yang penting aku tahu bumi dan langit berada di bawah kekuasaan Tuhan. Sangat sejahtera. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah daripada apa sahaja bentuk yang mereka syirikkan. Apa yang mereka syirikkan? Dia kata Tuhan ada anak. Dia kata malaikat tu anak Tuhan. So, rupanya menyucikan Tuhan adalah dengan benar-benar kembali kepadanya. Wa anibu ilallah, ila rabbikum tadi di atas. Wa nufikha fis-sur, lalu ditiupkan sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati, matilah seluruh siapa saja yang ada di langit. Wa man fil ardi, siapa saja yang ada di bumi. Illa man sya Allah, kecuali beberapa personal yang Allah nak dia kekal hidup. Summa, lama selepas itu, nufikha fihi ukhra, ditiupkan kali kedua. Faidahum qiyamun yanzurun, mereka tiba-tiba bangun berdiri menunggu. Ini proses tiup sangkakala pertama, tiup sangkakala kedua. Kenapa illa man sya Allah dekat situ? Siapa yang illa man sya Allah? Siapa yang exceptional? Malaikat maut itself. Dia akan tarik nyawa dia sendiri. Malaikat Jibril antara makhluk yang terakhir ditarik nyawa. Yang malaikat pemikul arash. So semua itu adalah antara makhluk yang paling akhir ditarik nyawa. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kali kedua. Faidahum qiyamun yanzurun, maka serta-merta, faidahum, serta-merta, mereka semua. Siapa yang semua ni? Semua. Daripada malaikat terakhir yang mati sampailah manusia terawal yang hidup, yang mati, semua bangkit bangun menunggu di situ tempat kita bangun tu, menunggu. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, lalu bersinar terang benderanglah bumi dengan cahaya Tuhan. Wa wudi'al kitab, lalu berterbanganlah, diberikanlah kitab-kitab. Waji'a bin nabiyyin, dan akan dibawa nabi-nabi. Wasyuhada, dan para saksi. Wa qudiya bainahum, dan mereka dihakimi. Mereka dihakimi bil haqqi, dengan benar dan dengan keadilan. Wahum la yudlimun, dan mereka tidak akan dizalimi. Bayangkan, Nabi juga akan dihakimi. Wa qudiya, Nabi juga akan dihakimi. Wa wufiyat kullu nafsin, dan akan sempurnalah bagi setiap seseorang. Ma amilat, apa saja yang mereka buat akan dibalas. Wa huwa a'lamu bima yaf'alun, dan Allah lebih tahu akan apa yang mereka lakukan. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara, baru jumpa nama surah ni. Baru jumpa nama surah ni pada ayat 71. Dan orang kafir akan dihalau. Wasiqal ladina kafaru, orang kafir akan dihalau ke neraka. Zumara, berpasukan, secara berkelompok-kelompok. Kalau kita kaki gosip, dikumpul satu pasukan kaki gosip, that's it, silakan, jalan sekali. Bukan hanya dalam zaman kita, mungkin kita bersekali dengan siapa? Isteri-isteri Fir'aun yang lain, juga kaki gosip. Mungkin, kumpul sekali. Manusia setiap zaman yang suka bergosip, kumpul sekali. Suka tuduh orang lain, tanpa bukti, tanpa usul periksa, dikumpul sekali. Zumara.
Orang yang suka belot terhadap kawan, terhadap negara. Kan si Pitung dulu waktu Melaka. Kita pun sama perangai. Kumpul satu kali. Ustaz, Dihalau. bermakna Zumaro tu berpasukan ke tim-tim satu kumpulan Yes. Ustaz? Berpasukan. Pada awal, Dikumpul. Masya Allah, subhanallah. Zumaro tu satu pasukan. Hatta idza ja'uha. Ni dihalau ni. Siqa tu macam pengembala menghalau binatang ternak. Pengembala dihalau, membawangkan. Kan kita bangga dengan netizen Malaysia. Tak apa, silakan masuk dalam pasukan tu. Sila. Kalau nak masuk, silakan. So akan dihalau, macam haiwan, dihalau sampai, bila mereka sampai dekat pintu neraka Futihat, barulah pintu itu dibuka. Barulah pintu itu dibuka. Tadi dihalau. Segerombolan ni dihalau. Bila sampai dekat dengan pintu, hatta idza ja'uha, bila dia sampai dekat pintu, maka barulah pintu itu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha. Maka dikatakan kepada penjaga pintu tu, penjaga neraka. Penjaga neraka tu tanya mereka, tanya pasukan. Wa qala, dia satu orang penjaga bertanya kepada kelompok ni. Alam ya'tikum rusulun minkum. Tak ada orang datang bagi peringatan kepada korang. Tak ada rasul bagi peringatan kepada korang. Yatslu alaikum ayati rabbikum. Dia bacakan ayat-ayat Tuhan kepada kamu. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Dia ingatkan kepada kamu hari ini tentang hari ini. Qalu, mereka ramai-ramai jawab. Sepasukan mestilah ada teamwork. Mereka ramai-ramai menjawab, bala, betul, ada Rasul yang datang, betul. Walakin haqqat kalimatul azab, tapi kami layak terima azab. Alal kafirin, kerana kekufuran kami. Mengaku. Sebelum masuk neraka, disoal dulu. Kenapa perlu ada soalan sebelum masuk neraka? Kenapa penjaga neraka ni perlu tanya? Mental torture ke Ustaz? Mental torture. Mental torture. Itu juga dalam satu bentuk keadilan dari Tuhan. Sampai ke tahap itu, adanya ingatan tentang apa yang bakal berlaku. Surah Mud sama? Tak ada ke? Kalau dalam suratul Mulk, alam ya'tikum nazir, tak datang ke orang yang beri peringatan. Kalau di sini spesifik disebut rusul, tak datang ke rasul-rasul pada kamu. Dan mereka jawab, qalu bala. Jujur pula tu jawab ramai-ramai. Okey murid-murid, okey jom kita jawab sama-sama. Betul, bahkan walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Telah ditetapkan hukuman azab ke atas orang-orang kafir. Qila. Lalu ada suara datang kepada mereka. Kenapa sebut qila? Sedangkan tadi dia berhadapan dengan penjaga neraka tu. Kenapa tiba-tiba qila? Kenapa tak qala? Sebab bila sebut qila, tak tahu siapa bercakap. Mungkin dalam ramai-ramai orang tu ada penjaga yang lain daripada belakang. Cakap, masuk. Masuk. Udkhulu. Masuk. Abwaab jahannam khalidina fiha. Masuk kamu ke dalam neraka. Masuk lalu pintu tu. Kekal kamu dalamnya. Fabi sama sual mutakabbirin. Ini sangat sesuai tempat bagi orang-orang yang sombong. Mutakabbir diulang kali ketiga. Mutakabbir diulang kali ketiga. Yang dusta tak sebut pula dekat sini.
Yang dusta tak sebut pula dekat sini. Tak perlu disebut sebab bila penjaga neraka tu tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, bila dia kata bala, betul, kami tak ikut sebab kami, tak perlu disebut kami tak ikut sebab kami mendustakan mereka. Tak perlu. Allah yang mention. No, malaikat yang mention mereka orang yang sombong dan dia sudah pun dustakan apa yang mereka telah lalui ataupun apa yang mereka telah diingatkan. So ada baki lagi 3 ayat. Wasiqal ladzina taqaw. Kali ini diiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya ilal jannati zumara, secara berkumpulan-kumpulan. So ada kumpulan ke neraka, ada kumpulan ke syurga. Jangan risau, tuan-puan tak ada kawan di dunia. Yang pasti tuan-puan jika elok betul bertakwa akan dihimpun sekali dengan orang bertakwa. Dan tuan-puan akan masuk ke dalam syurga bareng-bareng, orang Jawa kata. Sama-sama. Bayangkan kalau kita buat rombongan Cik Kiah ke Myanmar. Kan shopping tudung kat Myanmar kan ramai-ramai. Kan tengok muka semua happy sebab nak pergi shopping. Begitulah gambaran kumpulan-kumpulan yang nak masuk syurga ni happy. Wajah gilang gemilang, happy hatta idza ja'uha, tak kala mereka menghampiri, wa futihat abwabuha, dan pintunya sudah pun terbuka. Apa beza tadi dengan ayat 71? Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ayat 72, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Beza dia, pintu syurga memang terbuka, mengalu-alukan kedatangan rakyat syurga. Pintu neraka tertutup, bila sampai dekat baru terbuka. Why? Nak mengekalkan kepanasan. Zawani pernah masak kek? Tak pernah. Lepas ni cuba masak kek sponge, set masa 30 minit. Tapi setiap 2 minit buka pintu. Buka pintu oven. Jadi tak kek tu? Tak jadi sebab kepanasan dia keluar. So Allah nak mengekalkan kepanasan dalam neraka. Pintu tu sentiasa tertutup. Dan pintu neraka macam ni. Bukan macam ni. Bukan berdiri begini. Dia macam ni. So, bila pintu terbuka, orang akan dicampak ke dalam. Pintu tutup. Pintu syurga tegak macam ni. So, dia sentiasa terbuka. Dan Nabi kata pintu syurga itu luasnya daripada Mekah sampai ke Dubai. Sekejap kita pergi tengok Google Map. Google Map. Mekah. Oh, slow pula dia. Bunyi apa pula tu? Mesti seronok kan dekat tadika. Dia tak sedar lagi tu. Okey. Nabi kata jarak antara, tuan-puan nampak tak ni? Okey.
luasnya pintu neraka, pintu syurga daripada Mekah sampai ke lebih kurang Kuwait ni. Ada di hadis tu, luas pintu syurga. Jarak antara dua pintu syurga, tu daripada Hajar ke Mekah ataupun Mekah ke Basrah. Itu ikut hadis. Dan bila dikira dengan Google Map, kedua-dua jarak ni sama. Macam mana Nabi tahu jarak kedua tempat ni sama? Nabi kata jarak pintu syurga tu lebih kurang antara Mekah ke Hajar atau Mekah ke Basrah. Dan bila kita tengok Google Map dan kira jarak dua tempat tu sama. Dan pintu syurga begitu luas pun ada orang yang tak nak masuk. Pintu syurga begitu luas pun ada orang tak nak masuk. Dan kita akan masuk syurga, berkumpulan-kumpulan. Hatta idza ja'uha, bila dia menghampiri, mereka mendatangi, pintu sudah pun terbuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan penjaga syurga berkata kepada mereka, salamun alaikum. Salam sejahtera buatmu. Tibatum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin, silakan masuk selama-lamanya. Satu-satunya tempat yang sekali masuk takkan boleh keluar adalah syurga. Neraka masuk masih ada chances untuk keluar. Tapi syurga dilarang keluar. Syurga dilarang keluar. Wa qalu, tuan-puan, ini orang dah masuk syurga. Orang dah masuk syurga. Dan mereka beramai-ramai. Ni kita dalam kelompok kita ni. Ada nampak Kak Liza, ada nampak Kak Syida, ada nampak Zawani. Dalam kelompok yang sama. Masuk ke dalam syurga, diberi ucapan selamat oleh malaikat yang menjaga. Dan itu beramai-ramai sebut, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. So, emosi waktu tu macam mana? Lega, damai, gembira, tenang, tenteram. Dan bila lagi kita sebut Alhamdulillah sepanjang hidup kita ni? Waktu dah solat. Waktu solat. Patutnya emosi itu sama. Bila kita solat, Alhamdulillah, kita jumpai ketenangan, kita jumpai kebahagiaan, kita jumpa ketenangan. Sebab perkataan sama bila masuk syurga, ungkapan yang sama kita akan sebut Alhamdulillah. So basically, setiap solat, kan tadi Allah kata tentang syakirin. Basically, setiap solat, kita kena gambarkan, well, ini adalah rehearsal untuk aku masuk syurga. Ini rehearsal. Barulah kita datangi solat tu dengan tak sabar-sabar, teruja. Sama perkataannya Alhamdulillah. Allah tidak letak perkataan lain, tak. Sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Mereka berkata segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kami. Surah Hajj, syaitan akan berucap, Allah berjanji kepadamu, aku juga berjanji tapi aku menyalahi janjiku. Tapi di sini, kita yang mengakui Allah tidak mungkir janji, sadaqana wa'dah, yang menepati janjinya, wa awrathanal arda, dan mewarisi
mewarisi bumi syurga ini, kami akan datanginya sebebas, seikut suka kami, haitsu nasya, semahu kami. Fa ni'ma ajrul amilin. Inilah sebaik-baik nikmat bagi orang-orang yang beramal. Amin. Dan sewaktu itu kita melihat watarul malaikah, kita akan melihat malaikat sedang bertawaf min haulil arsh, di sekeliling arasy. Yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Tuhan mereka. Wa qudiya bainahum, dan mereka dihakimi dengan adil. Bainahum bil haq, oh malaikat juga akan dihakimi dengan adil. Wakila, dan mereka beramai-ramai mengucapkan. Kenapa dihakimi dengan adil tu? Kenapa tiba-tiba malaikat dihakimi dengan adil? Ingat waktu penciptaan Adam, malaikat tanya, kenapa cipta manusia ni? So waktu tu Allah bagi keputusan kepada malaikat. Siapa dulu yang tanya tu? Siapa yang tanya? Ni keputusannya. Nampak tak manusia yang aku bagi roh, akhirnya berjaya bersama dengan kamu di sini. Sekarang aku beri keputusan yang adil. Wakilah. Dan kita ramai-ramai mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ungkapan yang sama. So lazimilah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan emosi yang aku nak ucapkan benda ni di syurga. Kalau kita tidak berlatih sekarang, mana mungkin kita boleh mudah mengucapkannya di syurga. Kekok. Kekok. Das. Apa tu? Satunya dalam solat pun, alhamdulillah pun tak dapat nak tak dapat dipraktikkan sepatutnya kan ahli syurga, tapi yang alhamdulillah di luar solat pun masih terkapai Ustaz. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Suatu level orang-orang yang masuk syurga dan bentuk ungkapan yang diucapkan. So begitulah untuk pada pagi ini, dan kita sudah habis surah Zumar. So basically perenggan yang ini start daripada Makra tadi itu, tatkala orang-orang orang-orang yang melampau. Orang-orang yang melampau. Siapa yang melampau? Kita lah. Yang pernah buat kesalahan, buat kesilapan. Dan Allah pujuk, jomlah kembali kepada Tuhan. Lalu dia ikut. Dan akhirnya dia sampai ke syurga. Dan diungkapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Deep Ustaz. Allahu Akbar. Aduh. Tahu kan itulah sebab kalau daripada dunia sekarang pun kita tak biasa bertasbih memuji Allah dan sentiasa ucap syukur, macam mana nak dapat ahli syurga tu? Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena selalu kan, susah pun alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, senang alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa saja Allah bagi tu, insya-Allah tersentuh Ustaz. Ya Allah, saya tak tahu bila sampai ayat-ayat macam ni. Satulah, jangan mendustakan ayat Allah dan jangan sombonglah, sebab sombong tu perangai iblis laknatullah. Kalau kita sombong, kita termasuk golongan tu mana lagi mestilah neraka. Allahu Akbar. Takkan kita nak merampas kedudukan iblis nanti dekat akhirat. Itulah Ustaz. Allah. Cuma takut kadang kita tak sedar tu, sebab tu penyakit hati. Dia mungkin luar ni nampak okey, tapi rupanya dalam hati. Sakit dalaman. Tadi Ustaz sebut ayat keberapa tadi yang peperangan dalam hati kan, PAS tu kan, antara sama kita dengar kejayaan perbuatan kan, memberikan solat semua, tapi kejayaan dalam hati tu, berperang dengan syaitan tu, nafsu semua tu, itu memang pertama kali dah
tahu kan peperangan dalam hati tu nak dapatkan fast tu Ustaz. Ada pada surah Zumar ni kan baru pertama kali kita dengar lah, itu pun rasa macam ya Allah, sama hari ni kita ingat yang zahir saja perbuatan kita peperangan syaitan kan. Tapi ada kejayaan yang Allah bagi dekat situ kan, antara perkataan fast tadi tu Ustaz. Ayat 61 Kak Syida. Ayat 61. Dia asal perkataannya fauzun, kejayaan. So kejayaan tu dia associate bimafazatihim, associate dengan bagaimana kita menguruskan hati. Falah. Kita percaya, tu faz kat situ lah. Yelah, kalau hati dia baik, hati dia elok, mungkin ke dia akan terjebak dengan ambil tahu hal orang? Tak. Bagi dia buat apa? Dan dia tidak perlu berduka cita. Dia tak ada apa yang nak disedihkan. Sebab dia rasa, aku nak baiki hati aku. Orang nak buat macam mana pun, well, itu antara dia dengan Tuhan. Dan di sinilah ulama-ulama yang cenderung kepada tasawuf, membersihkan hati. Imam Ghazali misal kata yang mempelopori ilmu-ilmu yang semacam ini, bagi dia yang perlu didahulukan adalah bagaimana nak membersihkan hati itu supaya hati itu berjaya. Itulah Ihya Ulumuddin, dia merumuskan pandangan dia terhadap usaha-usaha yang kita perlu buat untuk memastikan hati kita sejahtera. Hati yang sihat akan menjadikan tubuh badan yang sihat. Kan Nabi kata ada segumpal darah. Iza salahat salahal jasadu kullu, iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Kiranya ayat 71 tu yang berpasukan Az-Zumar tu, maknanya berpasukan kalau kita dalam tim nartizen, kita dalam tim Nauzubillah min zalik lah, membawang, maknanya daripada generasi, daripada awal ciptaan Allah sampai ke masa dunia kiamat lah kita dalam pasukan tu Ustaz. Ya. Maknanya ramai lah. Bukan ramai. Orang kata ya Allah, Tuhan duduk fikir kita dalam akhir zaman ni, tapi daripada awal-awal lagi masa geng-geng Fir'aun, geng Raja Namrud, mana-mana yang menentang para rasul, masuk grup tu lah Ustaz je. Pasukan Ustaz Az-Zumar, ya Allah, ya Tuhan. Entah nak kita duduk sebelah Fir'aun. Nauzubillah min zalik Ustaz. Dah esok nak di masa nak dibangkitkan tu pun kita dah duduk dengan golongan yang mana kita duduk buat tu. Kita akan dibangkitkan berpubur tu pun kita dah macam tu. Ya Allah, takut. Fir'aun dia pelik. Engkau sebelah aku. Engkau siapa? Aku tak pernah kenal. Kau belum tahu aku siapa. Iblis minta tanda tangan aku tau. Tu Zumara, sekumpulan dengan mereka. Maknanya dan kita tak tahu berapa banyak kumpulan tu. Yelah Ustaz, betul lah tu. Allah Akbar. Tak, lepas ni kalau kita tengok orang duk halau ayam ke itik ke kambing ke lembu tu, kena ingat ni esok ni kalau golongan yang dia nak masuk kena macam ni lah cara dihalaunya tu. Dah lah halau, insya-Allah sama macam mana kat dunia ni Allah dah tunjuk dah cara tu. Tapi kita tak nampak selagi kita tak tadabbur ayat-ayat macam ni. Kita nak masukkan ayam dalam reban, adakah kita bersopan santun? Encik ayam, silakan masuk seekor-seekor. Tak, hush, cur. Tak. Itulah, ya Allah, ya Allah. Maknanya Ustaz, ayat 1 tu Az-Zumar ni, maknanya kita dia punya pengajaran dia, kita kena make sure yang kita ni berada di pasukan yang baik-baik dalam dunia Ustaz ya. Kena pilih kawan, kena pilih yalah, memang kena pilih kawan sebenarnya. Orang cakap pilih kawan. Kenapa nak pilih kawan semua sangat kan, macam baik sangat. Tapi sebenarnya kita kena jadi baik dan kita kena pilih kawan kita tu siapa, sebab kita nak berpasukan nanti di akhirat nanti kan Liza. Masya-Allah ya Tuhan tu. Kan boleh main-main nak berkata benda-benda macam ni Ustaz, ya Allah. Surah Az-Zumar ni salah satu surah yang Nabi baca sebelum tidur juga kan?
Selain pada al-mudah saja dah. Betul. Ya Allah, sebenarnya ni nak bagi peringatan kepada diri sendiri. Sebenarnya ayat ni nak buat apa sesuatu tu kena ikhlas kerana Allah. Dan kena duduk dalam golongan yang baik tu supaya tidak jadi seperti tidak dihalang ke dalam neraka. Membayangkan sampai habis di hujung surah, kita akhiri surah tu dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Selesa tak nak tidur? Selesa. Betul Ustaz, faham ya Allah. Allah, perkataan Alhamdulillah tu Ustaz, kami kat Syeda baru tahu dah pagi ni kan Ustaz. InsyaAllah nak cuba pagi solat lagi lah. Alhamdulillah tu bukan nak syukur saja, tapi sebenarnya Alhamdulillah tu apa? Perkataan ahli syurga. Rehearsal kita dekat dunia ni Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz orang kata, yelah nak perbaiki solat kita ni kan, setakat kita ni dah solat tu, maknanya kita dah ada peluang untuk jadi di syurga kan, kalau kita menghayatinya Liza kan Liza. Tapi syok sendiri je solat. Subhanallah. Allahu Akbar. Kan tadi ada ayat 66, Walillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Itu kan ayat berkaitan dengan solat. Sembah hanya pada Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Dan Nabi kata, afala an akuna minasyakirin, tak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur? Bila Aisyah tanya, engkau ni maksum. Kau sembahyang sampai bengkak kaki. Apa kes? Nabi kata, afala an akuna abdan syakura, tak bolehkah aku jadi hamba yang bersyukur? So Nabi bersolat untuk menjadi hamba yang bersyukur. So bila Allah kata wakum minasyakirin, jadilah engkau orang yang bersyukur in terms of laksanakanlah solat, jadikanlah orang-orang yang bersyukur melalui perbuatan solat. Dan dalam solat kita sebut apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, Dia Ustaz, kan? connection dia. Syukur tu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Dia Betul. bukan sekadar lafaz, dia mesti bukti dengan perbuatan, dan selalu perbuatannya salah satunya adalah solat. Ada soalan di Itu ada soalan. Hmm. Tentang jihad tadi, adakah pertolongan Allah belum sampai kerana jihad kita belum sampai standard yang Allah kehendakkan? Yang tu saya tak tahu, itu kerja Tuhan. Bila dia nak bagi pertolongan, sebab dalam surah Baqarah Allah sebut tentang hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka, kamu mengira-ngira kamu boleh masuk syurga? Hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Belum lagi sampai ataupun belum didatangkan kepada kamu seperti mana umat sebelum kamu. Apa? Masad. Mereka disentuh. Masad humul baksa. Mereka disentuh dengan baksa. Benda yang susah, baksa. Waddarra, benda yang boleh datangkan mudarat. Wazulzilu, dan kegoncangan. Kegoncangan. Hatta, wazulzilu, hatta yaqular rasul, sehingga berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman yang bersama dengan Rasul tu. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak sampai ni? Allah kata, Allah akan uji kita sehingga kita benar-benar terhimpit di dinding sampai kita kata bila bantuan Allah nak sampai. Cuba tengok etnik Uyghur tu. Kan yang dibelasah oleh kerajaan China. Siapa nak bantu tu? Adakah mereka tidak berdoa, ya Allah bantulah kami? Atau adakah kita mereka tidak pernah mengungkapkan bila bantuan Allah nak sampai? Mata nasrullah. So tentang bantuan bila Allah nak tolong, itu kehendak Tuhan, kehendak Allah. Dan kita tak boleh nak pastikan, oh kalau aku buat begini, bantuan Allah turun. Tak. Tapi bila Allah buat begitu, bila Allah uji, itu kesempatan, peluang untuk kita menaikkan martabat diri. Bayangkan, kita beriman, sedang diuji, diancam oleh orang tidak beriman. Dengan kita mempertahankan keimanan dan kita dipukul sehingga mati.
itu one way ticket ke syurga secara terus, tanpa tol. Mati syahid. Mempertahankan iman. Kan rupanya nikmat Allah tu lebih besar daripada apa yang pernah kita sangka. So, dia bukan bermaksud selagi pertolongan Tuhan itu tidak sampai, adakah belum sampai jihad? Bagi saya bukan begitu. Namun bantuan dan pertolongan Allah ni sudah pun terjelma, cuma kita belum perasan. Adakah kita tak rasa Allah sedang menolong kita, membantu kita? Atau kita rasa pertolongan Allah tu kena nampak berkepul-kepul asap daripada langit turun dan menjelma depan? Tak. Allah sedang membantu kita setiap saat, setiap masa. Tinggal lagi adakah kita perasan dengan bantuan Tuhan? Ustaz, kita tak perasan tu maknanya adakah bermakna kita tu tidak tahu bersyukur? Make sense? Boleh jadi? Ya. Boleh jadi? Dan macam setelah jadi macam tu kita macam sentiasa rasa nak merungut. Kita banyak merungut. Itu tanda kita Dia macam ni. Okay. Saya suka buat analogi restoran. Restoran. Kan Kak Syida kalau pergi restoran Arab, order nasi mandi. Order nasi mandi. Setengah jam tunggu, dia hantar baklava. Kita minta dari tadi nasi mandi tapi dia hantar baklava. Tuhan bukannya restoran, minta nasi mandi dapat nasi mandi. So, kita membayangkan pertolongan Tuhan seperti A, B dan C. Rupanya Allah sudah pun hantarkan bantuan berbentuk D, E dan F. Oh, faham Ustaz. Allah ganti dalam bentuk yang lain sebenarnya. Tapi sebab tu kita tak sedar sebab kita ikut kehendak kita sedangkan kehendak Allah tu lebih baik daripada kehendak manusia. Boleh jadi macam tu. Faham. Boleh Ustaz. jadi macam tu. Dan kekuatan kita menghadapi ujian tu kan, bila kita diuji, kekuatan kita menghadapi ujian, kita masih boleh bertenang, bersabar, itu kan bantuan besar dari Tuhan. Ada je orang yang sudah pun melenting dan out of control. Bukankah itu bentuk Allah suntik ketenangan dalam hati? Macam yang kita lalui dalam surah Fath. Allah suntik ketenangan dalam hati. So boleh jadi pertolongan itu sudah pun ada, cuma lagi kita tidak perasan. So bila kita perasan, dan ungkapkanlah rasa syukur. Alhamdulillah. Ustaz, banyak soalan dekat chat. Okey, kemudian kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Maksud rahmat tu macam mana? Sebab ada yang pernah persoalkan kita beramal banyak-banyak tak tentu masuk syurga. Sebenarnya rahmat Allah yang buat kita masuk syurga. Contoh macam kisah pelacur yang masuk syurga kerana seekor anjing. Oh, nak kena kita jadi pelacur dulu baru tolong anjing dan masuk syurga macam tu. Begini. Rahmat ni kasih dan sayang. Rahmat ni kasih dan sayang. So macam mana kita nak Allah sayang kita? Kita buat apa yang disuruh. Kan? Kita buat apa yang disuruh. So bila kita buat apa yang disuruh, itu maksudnya kita sedang beramal. Kita sedang beramal. Kita buat apa yang Allah suka. Dan nanti kita dapatlah kasih sayang dia. As simple as that. Dan kalau kita tak buat apa yang dia suka, tiba-tiba kita harapkan dia suka kat kita. Ada sesuatu ke yang tak betul cara kita berfikir ke? Atau memang macam mana dia boleh kata buat amal banyak-banyak pun tak guna sebab kita masuk dengan rahmat Tuhan. Okey, engkau suka pada orang tu dan engkau bagi dia bunga hari-hari, atau engkau buat sebaliknya, engkau tak bagi apa-apa pada dia dan engkau harap dia suka pada engkau.
Kau normal ke tak normal ni? Kan? Kalau kita nak rahmat Allah, kita buatlah sesuatu yang Allah suka. Allah suruh kembali pada dia, kembalilah pada dia. Allah suruh kita berusaha untuk faham Quran, usahalah untuk faham Quran. So adakah kau rasa aku duduk macam ni dan aku tunggu rahmat Tuhan? Bolehlah masuk syurga? Adakah macam tu yang kau rasa sesuai? Kalau begitulah fahamanmu, silakan. Nanti kita tunggu. Ada dalam surah-surah yang lain, bentuk Nabi berhadapan dengan golongan yang yang pelik-pelik, golongan yang menentang ni. Bila sampai satu tahap, Allah suruh Nabi kata, engkau nak sangat berpendapat macam tu, silakan, kita tunggu. Kita tengok nanti, siapa yang boleh masuk syurga, siapa yang tak. Jangan sampai nanti engkau termasuk dalam 3 ungkapan penyesalan tadi. Kalau aku tahu dulu, au takula, alah, menyesal. Kalau aku boleh balik sekejap. Kan tadi dia ada kata kalau aku boleh balik sekejap je. Sekejap aja. Aku boleh jadi orang yang muhsin. Ayat 58. Kalaulah aku boleh balik sekejap aja. Sekejap aja. Fakuna minal muhsinin. Macam mana dia boleh jadi muhsin kalau dia tak buat apa-apa? Gitu. Dan contoh pelacur masuk syurga, adakah dia tak buat apa-apa? Dia buat, dia bantu anjing tu. Kalau dia tidak beramal, chances untuk dia masuk syurga tak ada. So memang kita tidak masuk syurga kerana amal kita. Tapi bila ada hubungan baik itu, layaklah dapat rahmat. Gitu. Okey. Ustaz, dalam surah Taha ayat 102 dikatakan wajah orang-orang berdosa wajahnya kebiruan. Jom kita tengok surah Taha ayat 102. Wajahnya kebiruan, kat sini warna hitam. So apa beza warna biru dan warna hitam? 102. Yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Hari ditiup sangkakala dan kami himpunkan pada hari itu orang-orang yang bersalah dengan keadaan kelabu. Kelabu pula matanya. No, biru matanya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Bila ditranslate sebagai mata biru, satu lagi wajah biru, wujuhuhum. Allah sebut dalam surah Zumar, wajah dia yang hitam. Gabungan yang cantik kot. Wajah hitam mata biru. Bukan kita suka mata biru ke? Nampak macam, lain mata kau ni biru. Rupanya mata ahli neraka. Mungkin juga, tak tahulah kalau ada orang buat kajian, apa kesan kalau orang sangat ketakutan, adakah di retina mata bertukar warna? Tak tahu. Tapi dia mungkin ada indikator tertentu bila Allah highlight warna-warna tertentu ni. Kenapa pemilihan warna itu yang Allah buat? Kenapa tak wajah ahli neraka tu warna oranye, saya kata? Why hitam? Adakah kerana seluruh manusia merasakan hitam tu tidak menawan? Lantas berbondong-bondong kita berusaha putihkan kulit. Tak tahu kenapa warna hitam dipilih. Sedangkan boleh dia pilih warna yang lain. Allahu a'lam, tak tahu kenapa. Tapi basically warna itu warna yang Allah pilih lah. Dan kalau di sini di surah Zumar muka hitam dan dalam surah Taha ada sebut tentang biru. Hitam dan biru kan tak jauh sangat beza.
dari sudut kegelapan. Dan kalau kita lihat kegelapan ni adalah tanda bagi mereka yang tidak berjaya, murung, syugul, mudi, benda-benda bentuk emosi semacam itu. Kalau dekat US, antara negara yang cantik pemandangan dia adalah Seattle. Tapi kes bunuh diri paling banyak dekat Seattle. Kerana apa? Suasana dia tu. Murung, selalu mendung, kerap hujan. Kalau dalam Malaysia ni, Taiping. Taburan hujan paling tinggi di Malaysia. So boleh jadi suasana luaran ini juga memberi impak kepada emosi dalam diri. Ustaz, sekarang ni kita pegang mata biru ke ataupun mata kelabu, Ustaz? Kalau mata biru macam cantik, Ustaz. Tapi kalau mata kelabu, ada dalam terjemahan lain kata kelabu. So yang mana satu lebih tepat, Ustaz? Kalau zurqa, kalau zurqa itu kebiru-biruan. Kebiru-biruan. So kalau ikut teks, mata biru lah kot. Biru, Ustaz, ya? Mata biru. Sebab dalam terjemahan lain macam Ustaz sebut tadilah dia kelabu. So kalau kelabu tu menampak buruk lah, Ustaz kan. Dalam hitam kelabu pula. Tapi kalau hitam, biru tu macam cantik lagi, Ustaz. Tu lah. Berhias sebelum masuk neraka. Sedih, biru tu Sedih. cantik. Sebenarnya tempatnya di neraka. Allahu Akbar. Ustaz, ada soalan. Assalamualaikum Ustaz, betul tak tindakan kita kalau lebih baik kita left daripada grup-grup yang tidak mendatangkan manfaat kerana selama ini merasakan tujuan untuk sambung silaturahim? Okey. Tentang grup-grup yang tak datangkan manfaat. Tadi Allah ada sebut tentang min qabli ayyatiyakumul azab baghtah, min qabli ayyatiyakumul azab. Kalau kita rasa, kalau ikut pertimbangan kita, benda itu tidak bawa manfaat, Nabi pernah berpesan pada kita, mengingatkan kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang tidak, yang meragukan dan pilih apa yang engkau tak ragu. So bila kita berbelah bagi, tinggalkan saja. Sebab kalaupun kita tinggalkan grup tu, left daripada grup tu, dia tidak menambah apa-apa pun. Ataupun kalau kita masih stay dalam grup tu, tidak pun menambahkan iman. So, buat apa? Left sajalah. Dan saya kadang tak sempat nak baca grup, terus tekan dan pilih pula grup yang lain. Dia tak baca apa pun dalam tu. Kalau tujuan asalnya tu untuk mengekalkan silaturahim, biarlah diorang borak dalam tu, kita tak ambil kisah pun. Mute-kan saja. Khawatir kalau kita left, banyak pula mata memerhati. Lepas tu dia PM tepi. Apa pasal kau left? Tak meriah lah kau tak ada. Kita pun tak tahu nak jawab apa. So baik, stay je dalam grup tu, tapi jangan ambil kisah. Ada je dalam grup kami ramai-ramai, yang masuk Jakir sama-sama, 63 orang. Yang aktif dalam grup tu, 2-3 orang je. Yang baki 63 tak pernah join pun. Boleh jadi macam tu je. Ada yang, silent reader. Tapi janganlah kita jadi reader tu, kita silent je. Sebab khawatir kalau kita turut read atau menjadi reader, macam-macam pula emosi kita. Orang ni gosip pasal orang ni, cerita yang tak sahih, yang ni ilmu yang tak relevan. Tak payahlah ambil tahu. Tapi kekal je dalam grup tu. Tapi walau apa pun keputusan berada di tangan kita. Sama ada kita nak stay di situ atau kita nak keluar, itu atas tanggungjawab kita. Ustaz nak tanya relevan antara ayat 55 dan 58. Kita keep berusaha in better way, ahsan.
untuk memahami Quran, but the result to the best al-muhsinin. Okey. Ayat 55, arahan daripada Allah, ikutlah wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Cuba kita buang perkataan ahsana, wattabi'u ma unzila ilaikum. Ikut apa yang diturunkan kepadamu dengan cara macam mana? Ahsan. Bukan the best we can do. Ahsan ni tambah baik. Dengan cara lebih baik. Hari ni kita ikut macam ni. Besok kita cari apa yang lebih baik lagi. Macam mana nak ikut ni? Dengan cara lebih baik. Ahsan. Bukan the best. Sebab bila kita dah himpunkan satu kali yang paling baik, besok kita dah buntu. Ui, semalam aku dah berusaha. Habis baik dah. Itu top notch. Takkan aku boleh kekal kecemerlangan itu setiap hari? Tak boleh. Tambah baik. Ahsan tu maksudnya tambah baik. Dalam 58, ini adalah ungkapan penyesalan. Penyesalan daripada orang yang sudah nampak azab. Bayangkan dia baru nampak, belum kena azab, baru nampak. Baru nampak ni. Kita kalau nampak gunung berapi, adakah kita berada di pinggir gunung berapi? Tak semestinya. Kadang dari helikopter, dari kejauhan. Ui, nampak tu kapal-kapal asap. Baru nampak, dia dah timbul penyesalan. Aduh, kalaulah aku boleh dapat. Kalaulah aku boleh dapat. Lau annali karratan, kalau aku boleh dapat sedikit masa, fa akuna minal muhsinin, aku akan pasti buat yang paling baik. So, impian manusia yang sudah menyesal, dia berjanji untuk buat paling baik. Sedangkan masa yang Allah bagi di dunia, Allah tidak minta yang paling baik. Tapi Allah nak kita tambah baik. Sebab Allah tahu engkau manusia tak mampu untuk kekalkan prestasi paling baik, paling baik, paling baik, paling baik. Maknanya kita improve, Ustaz. Ya, Improve. improve. Allah tahu. Sebab tu dalam surah Hajj, tadi wa ma qadarullah haqqa qadri, kita beri penghormatan kepada Allah dengan cara yang selayaknya Allah dapat penghormatan. Kalau ikut standard penghormatan buat Allah, pujian yang standard buat Allah, kita tak akan tercapai. Contohnya mudah. Pada hari kiamat nanti, sewaktu Nabi sujud untuk memohon timbang amal dibuka, Allah akan ilhamkan kepada Nabi SAW bentuk pujian yang tak pernah kita dengar. Dan kita dah lalui surah Hasyar, bukan? Surah Hasyar. Kalau kita minta Kak Syida, okay, Kak, cuba Akak tuliskan ciri-ciri orang muhajirin. Sebab kita dah lalui surah Hasyar, okey, kita tahu ciri dia. Kalau based on pemerhatian, berdasarkan ahli sejarah, cuba tulis ciri-ciri muhajirin. Maka dia pun list down satu. Sama tak dengan ciri-ciri muhajirin yang Allah bagi tahu kita dalam surah Hasyar? Atau ciri-ciri orang Ansar yang Allah bagi tahu kita dalam surah Hasyar? Berbeza. Sebab Allah bagi tahu apa yang ada dalam nampak luaran. Allah bagi tahu apa yang dalam hati. So, kerana itu, usaha kita takkan mungkin boleh capai 100%. Tambah baik, walaupun 1% satu hari, tambah baik. Yang penting ada improvement tu. Sebab tu dengan keringanan semacam itu, dan kita tak nak buat, siapa yang tak murka?
Kan Kak Syida suruh anak, okey hari ini buat A. Besok buat A plus 1. Buat satu. Satu tapak lagi. Sikit-sikit. Tapi setelah seminggu kita tengok tak ada peningkatan. Kau ni aku suruh buat benda sikit ni pun tak boleh. Wajar tak Allah murka kepada mereka yang mendustakan, malah sombong pula? Sangat wajar. Sangat wajar. So kita keep improving. Keep improving. Tiap tahun bila masuk bulan Rajab, kita memperingati kisah Isra Mi'raj. Cerita itu diulang-ulang. Apa improvementnya? Sedangkan berlalu 1 tahun dah. So kesan cerita setahun yang lepas, ada tak tambah baik untuk diri kita? Atau kita keep on ulang. Ayat pertama suratul Isra. Ayat kedua bila nak masuk? Ayat ketiga bila nak masuk? Adakah sepanjang kita melalui peristiwa Isra Mi'raj, setiap tahun kita dah sampai ayat yang ke-15 surah Isra? Improve lah. Sebab tahun ni saya nak bawa suratul Nahl untuk memperingati surah Isra. Untuk memperingati Isra Mi'raj. Apa kaitan suratul Nahl? Kenalah baca. Itu bentuk improve. Ingatkan manusia tentang benda yang sepatutnya dia ingat tapi dia belum nampak. Wallahu a'lam. Dia dah ikut soalan Ustaz? Tak ada dah. Jadi dah 11.34. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena cari surah baru lah ya? Kan? Nanti kena cari surah baru. Tak apa, nanti bincang dengan Ustaz. Ataupun kita bagi sejah kat Ustaz kan? Tak apa, nanti kita bincang lain lah. Surah Isra. Tapi surah An-Nahl tadi saya cakap kan? Tadi Ustaz cakap An-Nahlu kan? An-Nahl pun Ustaz cakap juga banyak nak ikut-ikut kita ni. Tak apa, kita send dengan Ustaz nak ajar, nak tadabbur surah apa pula. Okay, right. Iza, Kak Syida nak tanya, recording yang tadabbur Ustaz Nazri ni ada dalam Telegram ke? Ada. Asnad yang mana? Surah mana? Semua ada. Yang sebab itu rasanya Kak Syida ke yang cakap memang ada satu khas Telegram Ustaz Nazri punya saja tadabbur? Bukan. Kak Syida buat macam Kak Syida buat khas untuk surah Sajadah, surah Al-Kahfi, dengan surah Al-Hajj kalau tak salah Kak Syida. Kak buat khas lah untuk maknanya senang nak cari lah. Senang kalau kita nak tak perlu nak cari pada apa dekat apa orang kata nak scroll ke apa dekat itu kan. Tak ada buat khas maksudnya. Yang itu nak tengok macam mana tu Kahfi yang tadi Kak sebut tu. Dia ada nama lain ke? Tak bagi grup lain. Bukan, dia khas untuk tu je lah, untuk surah-surah yang kita dah tadabbur saja. Nanti link tak Kak? Sebab tadi dia kata dia ada buka pernah buat pada surah Al-Fatah kan? Al-Fat. Siapa dia? Ustaz Nazri? Ustaz Nazri ada. Tadi dia cakap macam mana je? Al-Fat belum lagi. Yang dah buat surah Al-Hajj, Al-Insan, Hujurat, Al-Kahfi, As-Sajadah, surah Al-Jum'ah, surah apa lagi? Adalah dekat 8 surah dah kita dah tadabbur. Kak Syida buat, bukan Kak Syida senang untuk pribadi lah. Kak Syida buat Telegram tu, Kak simpan kat situ link untuk yang kuliah-kuliah tu, YouTube tu. Senang nak refer ke satu surah. So tak payah nak pergi. Kak Syida buat grup khas lah. Bukan grup lah, maksudnya link khas untuk surah-surah sahaja. Kalau masuk boleh Kak bagi link tu nanti insyaAllah. Terima kasih banyak Kak. InsyaAllah. Nanti Kak Syida share kat grup nanti insyaAllah. Alright, okay. Thank you.
Liza. Jadi saya akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Liza, jazakallah khairan katsiran Liza. Pani solat angkat tasbih tu, lepas takbir tu alhamdulillah ingatlah itu adalah ciri-ciri ahli-ahli syurga kan. Alhamdulillahirabbil alamin tu, subhanallah, alhamdulillah dapat di bawah ini. Terima kasih Kak Syida. Terima kasih Liza. Sama, okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tu Kak Syida endkan sesi pagi ni ya dengan lepas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kak Syida. Sama. Amir Hakim ni siapa? Ini kakak Marhamah. Saya pakai Facebook anak. Oh, okey boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Kita insya-Allah.